Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan benarkan kita punya ada sebuah tajuk research untuk subjek NBHS 1703, Desain Metodologi. Okey, saya ingin perkenalkan diri saya dululah. Saya PPP Muhammad Fariduddin Faizil daripada Johor Bahru Learning Center. Boleh tak saya nak minta untuk rakan-rakan yang lain untuk perkenalkan diri? Saya PPP Baharin bin Badri, Learning Center daripada Petaling Jaya, Selangor. Minta maaf, saudara Tirmizi, suara tak dengar lah. Saya PPP Muhammad Timizi dari Kuching Learning Center. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kali ini dapat berkumpul untuk buat sikit kita punya pembentangan lah. Okey, saya akan share slide. Okey, semua boleh nampak tak slide ni? Boleh nampak? Boleh. Okey, kita akan mulakan kita punya presentation kita. Okey, untuk tajuk research kali ini kita akan buat tajuk penilaian tahap kepatuhan 5 moment hand hygiene dalam kalangan penolong pegawai perubatan di unit Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Bintulu Sarawak. Okey, dekat bawah tu kita ada sediakanlah kita punya nama ahli kumpulan, serta nombor matrik. Okey, dekat dalam kita punya presentation ni kita bagi isi kandungan, ada 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 merangkumi pendahuluan, literature review, penyataan masalah atau persoalan kajian, objektif kajian. Bab 2 menerangkan tentang metodologi kajian dan bab 3 kita akan tunjuk bagi appendix. Untuk pendahuluan, jangkitan yang berkait rapat dengan penjagaan kesihatan atau dikenali sebagai Health Associated Infection (HAIs) telah membahayakan ratusan juta individu di seluruh dunia. Seterusnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO berperanan memahami dan menganalisis beban HAI serta mengeluarkan kajian di seluruh dunia mengenai epidemiologi dan bebas sepsis pada tahun 2020 yang merangkumi bahagian baharu mengenai sepsis yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Jangkitan yang berkait rapat dengan hospital atau dikenali sebagai jangkitan nosocomial merupakan jangkitan yang berlaku setelah kemasukan ke wad hospital. Terdapat beberapa kesan negatif akibat daripada penularan jangkitan termasuklah kepada pesakit, keluarga bahkan tenaga kerja petugas kesihatan. Okey, penularan jangkitan termasuk pada pesakit ni biasalah kita boleh berpunca daripada siapa saja, daripada luar ataupun daripada dalam pusat kesihatan. Kalau dalam pusat kesihatan tu dia boleh daripada pesakit, daripada pengamal perubatan sendiri. Seterusnya, Center for Disease Control and Prevention (CDC) mengatakan bahawa amalan mencuci tangan merupakan salah satu langkah yang mudah dan berkesan untuk mencegah sebarang jangkitan yang berlaku. So kat sini dia menerangkan dengan amalan mencuci tangan kita dapat prevent daripada sebarang jangkitan berlaku. Kan? Kita cuci tangan maknanya kalau tangan tu dah kotor kita dapat basmi kuman. At least tak banyak, adalah juga basmi kuman. So, semasa kejadian COVID-19, mencuci tangan merupakan salah satu langkah penjagaan kesihatan untuk membendung penularan wabak tersebut dan tempoh mencuci tangan adalah berbeza bergantung dengan keadaan. Ini menurut Jemal S tahun 2018. Seterusnya, amalan kebersihan tangan yang selamat dianggap sebagai komponen paling penting dalam keselamatan pesakit, terutama sekali kepada petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit yang datang ke fasiliti kesihatan. Yang ini menurut daripada Janita et al. Tahun 2021. Kebersihan tangan mempunyai peranan yang tersendiri dalam sektor kesihatan bagi mengurangkan risiko-risiko dalam jangkitan silang atau jangkitan nosocomial, morbiditi, kematian dan kos penjagaan kesihatan dalam kalangan pesakit. Ini menurut daripada Rao G et al. Tahun 2018.
Okey, semua dapat Okey. Kita seterusnya kita terangkan pasal literature review. Pada tahun 2009 oleh WHO. WHO telah memperkenalkan My 5 Moment for Hand Hygiene. Okey, My 5 Moment for Hand Hygiene ni kita tahu ada 5, iaitu sebelum menyentuh pasien, selepas menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur, selepas melakukan sebarang prosedur, dan lagi satu, selepas kita ada terkena sebarang cecair daripada pesakit. Okay, pada tahun 2011 oleh Homa and Kirkland, Jabatan Kecemasan Hospital merupakan antara tempat yang mendapatkan kadar yang rendah dalam penjagaan kebersihan. So kat sini, daripada kajian yang dia telah lakukan, dia dapati kat Jabatan Kecemasan Hospital, kan, dia punya kadar penjagaan kebersihan dia rendah. So dia nak macam, okey, kali ni sama dengan tujuan kita buat research ni, kita nak tengok dalam kalangan PPP, penolong pengobatan, berapa dia punya tinggi tahap compliant dia terhadap penjagaan kebersihan tangan, hand hygiene lah. Okay. Pada tahun 2018 by Mera et al, terdapat hubungan yang berkait rapat antara penerapan kebersihan tangan 5 saat dan cuci tangan 6 langkah dengan kejadian jangkitan nosocomial. Seterusnya tahun 2019 oleh Song et al di hospital, terutamanya di Jabatan Kecemasan, dengan melakukan gabungan antara pendidikan, kempen mendapatkan maklum balas pekerja dan pembekalan produk kebersihan tangan, membantu meningkatkan kadar kepatuhan kepada penjagaan kebersihan tangan. So kat sini pada tahun 2019, kajian yang telah dilakukan tu kan, dia menyatakan kita kena buat macam-macam lah, pendidikan, kempen, dapatkan feedback daripada pekerja sendiri, and kita prepare produk kebersihan untuk ni lah, untuk menggalakkan lagi peningkatan hand hygiene tu lah. Tahun 2020 by Knepper et al menyatakan penjagaan kebersihan tangan merupakan asas dalam pengawalan jangkitan penyakit. Okay, pada tahun 2020 oleh Sen and Aung-je, semakin lama pengamal perubatan menghabiskan masa kepada seorang pesakit, semakin tinggi peluang untuk mengamalkan penjagaan kebersihan tangan. So bila dia ada kontak dengan seorang pesakit, bila banyak prosedur yang dilakukan, so dia akan probability untuk dia menjaga kebersihan tangan tu sepatutnya makin tinggi lah, semakin banyak. So bila macam buat prosedur, nak buat prosedur kita cuci tangan kan. So bila dah prosedur kita cuci lagi tangan. Kan kita ada sentuh pasien, sebelum sentuh pasien kita kena cuci, lepas sentuh kita kena cuci lagi. Lebih kurang macam itulah. Okey, seterusnya pada tahun 2021 by Bukovic et al, jangkitan berkaitan penjagaan kesihatan merupakan isu keselamatan pesakit yang utama serta pengawasan dan pencegahan penyakit perlulah menjadi keutamaan dalam persekitaran dan institusi yang mendorong kepada kesihatan yang lebih baik. Tahun 2021 juga oleh Makni et al, semasa pandemik COVID-19 berlaku, sebuah kajian di Pusat Perubatan Universiti Chicago mendapati kadar kepatuhan kebersihan tangan meningkat melebihi 90% sehingga mencapai 100% di unit kohort dan secara tidak langsung melebihi para sasaran kebangsaan dan institusi tersebut. So macam mana yang kita tahu yang baru-baru ni negara kita dilanda COVID-19. So dekat sini bagi tahu bila kita ada rasa kesedaran dekat situ, kepentingan untuk menjaga kebersihan tangan, untuk menjaga hand hygiene, dia secara tidak langsung dia mendorong untuk pengamal ubatan di pusat kesihatan untuk lebih untuk lebih cakna akan benda-benda ni kan, sebab kita nak membanteras pandemik COVID-19. So dengan bermula kepatuhan kebersihan tangan, dia dapat menurunkan wabak ni lah daripada menjangkit lebih berleluasa. Pada tahun 2022, di Fenbacher et al menyatakan terdapat pengamal perubatan yang cenderung kurang mengamalkan kebersihan tangan pada waktu sebelum menyentuh pesakit atau melakukan prosedur berbanding selepas kerana kurangnya rasa empati dalam diri. Okey, seterusnya saya akan beritahu tentang penyataan masalah. So, insiden berlakunya jangkitan silam antara pesakit dan pekerja kesihatan di Jabatan Kecemasan Hospital salah satunya berpunca daripada
tiada pengamalan kebersihan tangan. So dengan itu kajian ini dilakukan untuk menilai tahap kepatuhan 5 moment hand hygiene dalam kalangan penolong pegawai perubatan. Persoalan kajian, untuk kajian ini kita ada 5. So kita nak tengoklah pertama sekali, adakah penolong perubatan mengamalkan kebersihan tangan sebelum memegang pesakit? Lepas tu, adakah PPP mengamalkan kebersihan tangan selepas menyentuh pesakit? Adakah PPP mengamalkan kebersihan tangan selepas menyentuh kawasan sekeliling pesakit? Dan adakah PPP mengamalkan kebersihan tangan selepas terkena cecair daripada tubuh pesakit? Dan terakhir sekali, adakah PPP mengamalkan kebersihan tangan sebelum melakukan sebarang prosedur? Okey, untuk objektif kajian, saya nak minta untuk saudara Baharin pula untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih saudara Tuan Farid berkenaan dengan hujah beliau. Baiklah, saya akan teruskan dengan seterusnya, iaitu objektif kajiannya. Objektif kajian, apa yang kita nampak kat sini adalah objektif kajian lebih pertama adalah umum. Kita lakukan secara umum, iaitu menilai tahap kepatuhan 5 moment hand hygiene di dalam kalangan penolong perubatan itu sendiri. Seterusnya, kita pergi pada spesifik, ianya untuk menilai kekerapan pengamalan kebersihan tangan sebelum memegang pesakit dalam kalangan PPP. Seterusnya, untuk menilai kekerapan pengamalan kebersihan tangan sebelum melakukan prosedur dalam kalangan PPP. Seterusnya, menilai kekerapan pengamalan kebersihan tangan selepas terkena cecair dari tubuh pesakit dalam kalangan PPP. Seterusnya, menilai kekerapan pengamalan kebersihan tangan selepas menyentuh pesakit dalam kalangan PPP. Seterusnya juga untuk menilai kekerapan pengamalan kebersihan tangan selepas menyentuh kawasan sekeliling pesakit dalam kalangan PPP. Seterusnya, definisi untuk momen. Momen ini adalah bermaksud waktu yang singkat, saat, detik atau ketika menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini juga dapat dijelaskan iaitu sesuatu keadaan atau kejadian yang berlaku pada masa-masa yang tertentu. Seterusnya, kebersihan merujuk kepada tidak kotor, suci dan bebas daripada sebarang pencemaran atau anasir yang tidak baik. Kebersihan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud keadaan atau perihal yang bersih. Keadaan atau amalan yang bersih adalah untuk menjaga kesihatan dan mencegah dari berlakunya penyakit. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan bab 2, iaitu metodologi kajian. Salah satunya adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah kajian yang dibuat melalui kajian kuantitatif dengan mengambil data primary dan berbentuk kajian deskriptif. Tapak utama kajian yang dilakukan adalah di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Bintulu, Sarawak. Tempoh kajian yang dilakukan ialah bermula Januari 2022 hingga Disember 2022. Seterusnya, kajian populasi tertumpu kepada PPP yang bekerja di Jabatan Kecemasan Hospital Bintulu, Sarawak seramai 30 orang responden. Manakala saiz sampel yang dilakukan mendapati seramai 25 daripada 30 orang responden telah mengambil bahagian setelah makluman konsen kajian diberikan kepada PPP. Terdapat 5 individu yang terkecuali yang merupakan PPP yang sedang cuti sakit, PPP yang sedang menyambungkan pembelajaran dan juga PPP yang sedang tidak mahu mengambil bahagian. Seterusnya, kaedah persampelan, iaitu melalui teknik persampelan yang digunakan, proposite sampling, di mana kajian yang dilakukan hanya memberi fokus kepada PPP sahaja. Seterusnya, kriteria penyertaan, ianya termasuk semua PPP yang bekerja di Jabatan Kecemasan Hospital Bintulu, manakala kriteria pengecualian merujuk kepada PPP yang sedang cuti sakit, PPP yang sedang cuti menyambungkan pelajaran, dan seterusnya PPP yang tidak mahu mengambil bahagian. Alat-alat penyelidikan yang dilakukan pertama adalah melalui pengendalian kajian,
melalui pengenalan kajian telah mendapatkan PPP yang mendapatkan penuh perbuatan yang bersetuju terlibat dalam kajian di mana mendapatkan konsen dan mengadakan soal selidik, dan borang soal selidik akan dikumpul serta direkodkan untuk tujuan rujukan. Kemudian alat untuk kajian ianya untuk mencapai objektif kajian dengan menggunakan kaedah soal selidik di mana terdapat 25 responden akan dipilih secara rawak lah. Seterusnya ialah bahagian borang soal selidik. Bahagian borang selidik ini adalah terbahagi bahagian dua, iaitu melalui ciri sosial demografi, dan seterusnya adalah penilaian kepatuhan Pak Hygiene lah. Seterusnya adalah analisis data. Data analisis menggunakan kaedah deskriptif di dalam bentuk peratusan, di mana analisis akan dilakukan apabila data primary iaitu soal selidik yang telah diedarkan kepada 25 orang responden dan datanya telah diperolehi. Data yang diperolehi akan ditukarkan dalam bentuk angka dan angka akan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Dalam borang soal selidik ini akan mengaplikasikan skala Guttman, iaitu berpandukan ya ataupun tidak sahaja. Seterusnya adalah konsiderasi etika, di mana ianya terbahagi kepada penyertaan sukarela dan juga kerahsiaan, seterusnya hasil dan untuk mendapatkan konsen lah. Baiklah, saya akan berikan pada saudara saya. Okey, terima kasih Tuan Bahrin. So, kita akan masuk ke bahagian bab 3 iaitu appendix. Ini adalah carta aliran kajian di mana kita akan boleh sampel untuk yang pertama. Selepas tu kita akan mendapatkan concern daripada responden dan kita akan mengedar borang soal selidik. Selepas itu kita akan gumpul data, dan data yang digumpul itu kita akan analisis dalam bentuk angka ataupun ditukar kepada jadual dan ataupun graf. So next. So ini adalah Gantt chart di mana persediaan proposal akan dilakukan daripada bulan Januari hingga April. Untuk pembentangan proposal kita akan lakukan pada bulan Mei. Penyerahan proposal kepada etika dan juga kelulusan etika kita akan lakukan pada bulan Jun. Untuk pengumpulan data kita akan lakukan pada bulan Julai. Analisis data pula kita akan lakukan pada bulan Ogos. Untuk persediaan kita akan lakukan pada bulan September dan Oktober. Untuk pembentangan terakhir kita akan lakukan pada bulan November dan juga Disember. Next. So ini adalah borang konsen di mana kita akan mendapat persetujuan daripada responden, di mana responden berhak untuk menjawab semua soalan yang difikirkan adalah bersesuaian ataupun tidak. Maklumat peribadi responden juga akan dirahsiakan dan responden berhak untuk menarik diri daripada menyertai kajian ini pada bila-bila masa, dan responden mendapatkan penjelasan mengenai kajian yang dijalankan dan berhak untuk mendapat tahu maklumat dan hasil setelah kajian selesai. Ini untuk borang concern, dan ini pula untuk borang soal selidik, di mana sumber ini kita dapat daripada Catherine Mike et al. Pada tahun 2021 mengenai hand hygiene compliance in clinical practice. So untuk makluman responden, tujuan kajian ini hanya dijalankan atas keperluan akademik sahaja dalam pengajian Bachelor Medical and Health Science Open University Malaysia. Dan semua data dan maklumat yang diberikan adalah sulit dan tidak dipaparkan untuk pengetahuan umum dan seumpamanya. Dan responden seorang yang sukarela yang bersetuju dengan pengkaji jika telah diterangkan sepenuhnya oleh pengkaji dan boleh menyertai sebagai responden kajian. So terdapat dua bahagian untuk borang soal selidik ini. Untuk bahagian pertama tertumpu kepada ciri sosiodemografi, iaitu merangkumi jantina, umur, jawatan, grade dan tempoh bekerja. Dan untuk bahagian kedua pula untuk penilaian mengenai 5 momen kebersihan tangan,
Yang ini kita akan berpandukan skala Guttman iaitu ya ataupun tidak, mempunyai 15 soalan lah. So, next. Ini adalah rujukan yang kami perolehi mengikut format APA. Okay. Okey, alhamdulillah. Kita dah habis kita punya slide presentation. Harapnya apa yang kami kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaatlah kepada semua yang tengok video ini. Semoga kita boleh berjumpa lagi pada waktu lain yang akan datang. Okey, rasanya kita boleh bersurai. Terima kasih kepada ahli-ahli Cik Baharin dan Cik Timizi. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.